teknologi robotik. Teknologi robotik adalah teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang memberi kesan kepada bidang pekerjaan manusia. Teknologi robotik telah meluas dalam pelbagai bidang, khususnya dalam sektor pengeluaran. Mari kita bincangkan sektor-sektor yang terlibat dalam pengambil alihan kerja oleh robotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auni Farzana binti Muhammad Muzamir dan saya akan menerangkan teknologi robotik dalam sektor perbankan. Pada masa kini, teknologi maklumat dan ICT yang semakin berkembang memberi kesan kepada bidang pekerjaan dan juga mempengaruhi golongan pekerja. Kemajuan teknologi robotik telah memberikan beberapa manfaat dalam industri perbankan. Pertama sekali adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan teknologi robotik, ia dapat memberikan syarikat perbankan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Hal ini adalah kerana pelanggan dapat mengajukan pertanyaan mereka, mendapatkan dukungan dan juga menerima informasi pada masa sebenar tanpa menunggu lama dengan bantuan alatan robotik. Yang kedua pula, dengan teknologi robotik dalam perbankan, ia akan dapat menganalisis data dengan lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknik seperti pembelajaran mesin dan juga perlombongan data, bank dapat mengidentifikasi pola dan trend dalam data pelanggan. Informasi ini dapat digunakan untuk pembangunan produk baru, personalisasi layanan dan juga pengambilan keputusan strategis. Walaupun kemajuan robotik dalam perbankan membawa banyak manfaat, terdapat juga beberapa keburukan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari segi keamanan dan juga privasi. Penggunaan teknologi robotik dalam perbankan melibatkan pengumpulan dan analisis data yang besar. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keamanan dan juga privasi pelanggan. Jika sistem ini tidak dilindungi dengan baik, data sensitif pelanggan dapat menjadi sasaran oleh pihak yang tidak diberi kuasa. Selain itu, dengan kemajuan teknologi robotik, ia juga akan menggantikan pekerjaan manusia. Pekerjaan yang automatik seperti pengolahan data atau sokongan pengguna dapat diambil alih oleh robotik. Walaupun ini dapat meningkatkan kecekapan operasi, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi sejumlah pekerja manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi teknologi robotik dalam sektor pertanian. Penggunaan teknologi robotik juga mampu meningkatkan kualiti dan produktiviti, seterusnya memajukan sektor pertanian. Sektor pertanian memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi maklumat dalam revolusi perindustrian hari ini. Terdapat banyak penggunaan robotik dalam sektor pertanian. Contoh sistem robotik yang pertama ialah agriculture drone. Sebelum itu, apakah itu agriculture drone? Agriculture drone ialah sejenis pesawat tanpa pemandu yang digunakan dalam bidang pertanian untuk membantu dalam pengeluaran tanaman. Sebelum adanya agriculture drone ini, kebiasaannya petani akan menggunakan pam penyembur racun untuk meracun rumput. Kini, agriculture drone boleh digunakan untuk penyemburan racun menggunakan drone teknik ultra low volume, iaitu penyemburan halus secara kabus telah banyak digunakan di kawasan sawah. Selain agriculture drone, robot farmer juga banyak digunakan di Malaysia bagi menjalankan kerja-kerja penyemburan racun agar petani tidak terdedah kepada bahan-bahan kimia berbahaya. Seterusnya, saya akan membezakan bagaimana proses menghasilkan beras pada waktu dahulu dan pada era revolusi kini. Pada zaman dahulu, proses menghasilkan padi dilakukan melalui proses menumbuk padi sahaja, yang mana mereka hanya menggunakan alu dan lesung untuk memisahkan kulit padi agar menjadi beras. Pada zaman revolusi kini, pertanian moden menggunakan mesin penggiling padi. Fungsi penggiling padi adalah untuk memisahkan beras dan sekam padi. Proses penggilingan padi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti pengupasan kulit padi, penggilingan padi dan penyaringan beras. Penggilingan padi biasanya dilakukan untuk menghasilkan beras yang siap dimakan dan dijual di pasaran. Mesin penggiling padi dapat membantu petani dalam menggiling padi dengan lebih pantas. Seterusnya ialah robotik pertahanan dan keselamatan. Saya akan menerangkan tentang kegunaan teknologi dalam sektor pertahanan dan keselamatan. Penggunaan robotik pada hari ini dapat memudahkan proses pengesanan manusia dan aset-aset ketenteraan atau keselamatan, meronda kawasan secara fizikal, merekod data dan banyak lagi. Robot juga tidak pernah tidur, jadi ianya sangat membantu untuk kerja keselamatan. Contoh robotik yang terdapat dalam sektor pertahanan dan keselamatan. Yang pertama ialah Knightscope robot.
Robot ini berfungsi menggantikan tugas pegawai keselamatan dan ia juga mampu mengurangkan kos yang ditanggung oleh majikan, contohnya seperti bayaran gaji pekerja dan insurans. Kedua ialah Special Weapon Observation Remote Reconnaissance Direct Action System atau dikenali sebagai SWORD. Ialah robot pertama yang digunakan pihak tentera. Robot ini dilengkapi dengan senjata ringan serta boleh bergerak dan dikawal oleh pihak tentera. Dan contoh yang terakhir ialah The Mobile Detection and Response System atau juga dikenali sebagai MDARS. MDARS merupakan kenderaan yang boleh diprogramkan untuk melakukan rondaan di kawasan tertentu dan kemudian memberi amaran kepada pengendali melalui radio jika mendapati sesuatu keadaan yang mencurigakan. Penggunaan robot dalam proses pembinaan sesebuah bangunan membolehkan syarikat pembinaan melaksanakan banyak tugas diperlukan lebih cekap dan produktif. Penggunaan robot membantu menjadikan kerja-kerja penyusunan batu-bata lebih mudah dan cepat. Antara kegunaan robotik dalam pembinaan adalah kerja-kerja menorab jalan menjadi lebih mudah dan cepat apabila menggunakan teknologi robotik. Teknologi ini banyak digunakan di luar negara. Seterusnya adalah penggalian dan pemindahan tanah. Robot excavator dan truk pengangkut automatik dapat digunakan untuk menggali dan memindahkan tanah dengan cepat dan tepat. Mereka dapat diprogram untuk melakukan tugas ini dengan mengikuti reka bentuk yang telah ditentukan. Seterusnya adalah robot pengangkut dan pengiriman. Robot ini dirancang untuk mengangkut dan mengirimkan material atau barang-barang berat dalam projek pembinaan. Mereka dapat beroperasi secara automatik dan menggunakan sistem navigasi dan pengangkutan automatik. Contoh robot pengangkut dan pengiriman termasuk truk pengangkut automatik atau AGV, iaitu Automated Guided Vehicle. Kegunaan teknologi robotik dalam sektor perindustrian. Kegunaan teknologi robotik dalam sektor perindustrian. Robotik dalam sektor perindustrian banyak membantu pelaksanaan kerja dengan lebih pantas dan efisien. Peningkatan penggunaan teknologi robotik akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dengan meningkatkan produktiviti dan mengembangkan ekonomi sesebuah negara. Teknologi robotik mampu menggantikan tenaga manusia untuk kerja bersifat berulangan dalam sektor pembuatan dan sektor perindustrian. Antara jenis-jenis robot perindustrian adalah robot sertensian yang membantu mengangkat barang berat untuk menghasilkan produk di kilang-kilang. Yang kedua adalah SCARA robot yang digunakan untuk memudahkan kerja-kerja memasang komponen yang kecil. Yang ketiga, mesin lenturan logam yang digunakan untuk memengkukkan pelbagai bahan logam. Penggunaan boleh memengkukkan kepingan logam ke pelbagai bentuk bahan kerja dengan acuan yang berbeza. Yang terakhir adalah pengisi bar keluli tahan karat yang digunakan secara meluas untuk pelat seperti kepingan keluli tahan karat. Transmisi pada dasarnya adalah jenis terbuka bertindak tunggal, mekanikal atau hidraulik dengan meja kerja yang panjang dan sempit. Aduh, macam mana cara nak buat ni? Sekurang-kurangnya, madam bagilah satu contoh untuk buat rujukan. Ni nak buat pun tak tahu macam mana. Haish. Macam Nakila, boleh perkenalkan diri dan jawatan apa yang awak nak mohon dikhidmatkan? Saya Fajar Akilah Muhammad Lailan. Saya berlulusan ijazah sarjana muda perakaunan. Saya mahu memohon jawatan sebagai akaunten di firma Tuan. Jawatan sebagai akaunten, kenapa kamu pula ambil
sekarang robot telah mengambil alih tugas sebagai accountant yang boleh membuat kerja lebih cepat dan cekap. Saya merupakan seorang yang cekap dan berintegriti tinggi. Oleh itu, saya layak untuk memohon jawatan di hadapan Tuan. Okey, baiklah. Kalau begitu, saya akan menghubungi awak nanti. Terima kasih, Tuan. Hai. Mana interview tadi? Kenapa tu? Tersedih je. Susahnya nak cari kerja zaman sekarang. Pergi berada tempat semua tak ada. Kebanyakan firma mahu menggunakan robot. Ha? Tak pakai robot? Macam mana kita nak kerja kat firma perakawanan sama-sama nanti? Misalnya aku ambil aliran perakaunan dah lah belajar susah, kos pun mahal, lepas tu tak ada kerja. Kenapa nak menyesal kan aliran perakawanan ada banyak percaya? Macam mana ni Fazira, hutang PTDN banyak lagi yang nak bayar. Macam mana aku nak teruskan kehidupan aku? Buat senang. Sementara menunggu syarikat yang memerlukan tenaga buruh, kita boleh je kerja dekat sekolah ke yang memerlukan guru ataupun buat kelas online. Betul juga kan, tak adalah aku ni menganggur sahaja di rumah. Kan? Jom kita pergi makan dekat hari. Jom lapar pula ni. Sekejap tau. Walaupun teknologi dan robotik telah membawa kesan positif pada pembangunan sesebuah negara, Seperti penglibatan masa, tenaga yang memberi kesan kepada manusia. Namun terdapat juga kesan buruknya terhadap manusia. Antaranya ialah peratus pengangguran sesebuah negara meningkat kerana semua kerja telah diambil